Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini saya Abdul Hanan bin Muhammad Ruman akan membentangkan tugasan pembentangan PIMK 3033 bagi subjek pengajian sirah. Dan pensyarah bimbingan ialah Ustaz Muaz bin Muhammad. Tajuk tugasan saya pada hari ini ialah ciri-ciri kepimpinan Rasulullah SAW yang mana saya akan kaitkan dengan guru bakal pemimpin ummah. Jadi, 4 ciri-ciri telah saya pilih. Yang pertama, bijak menyusun strategi. Yang kedua, penyabar. Ketiga, bertoleransi. Dan yang keempat, meminta dan menerima pendapat orang lain. Dan saya akan terangkan pada slide seterusnya dengan lebih mendalam. Kita bergerak kepada ciri yang pertama iaitu bijak menyusun strategi. Jadi kita akan ambil ibrah daripada strategi peperangan yang Rasulullah selalu akan melakukannya. Umumnya kita tahu bahawa Rasulullah SAW sangat bijak dalam mengatur strategi peperangan seperti memastikan ada pengintip dan perisik dalam setiap peperangan. Hal ini sangat memudahkan Rasulullah untuk mengatur serangan dan pertahanan ketika peperangan dalam masa yang sama dapat mempercepatkan rotasi ketika berperang. Melalui hal ini kita dapat lihat Rasulullah sangat mementingkan hal dalam mengintip musuh supaya peperangan tersebut dapat dijalankan dengan sangat efektif dan terancang dengan sangat baik. Dalil berkaitan dengan bijak untuk Rasulullah ialah saya ambil daripada surah Al-Baqarah ayat 269. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Maksudnya, Allah menganugerahkan al-hikmah, yakni kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang dianugerahkan hikmah, ia benar-benar telah dianugerah kurnia yang banyak dan hanya orang-orang yang berakal lah yang dapat mengambil pelajaran. Firman Allah dari surah Al-Baqarah ayat 269. Jadi apa yang kita boleh kaitkan dengan guru bakal pemimpin ummah, pengajaran yang kita boleh lihat adalah oleh itu sebagai bakal pemimpin ummah, kita seharusnya merancang strategi untuk mengajar anak murid kita supaya mereka mudah faham apa yang kita ingin mengajar. Okey, sebagai contoh, kita boleh menggunakan teknik nyanyian dalam menghafal elemen rukun Islam supaya murid mudah ingat. Okey, ini merupakan salah satu strategi di mana kita boleh mempertingkatkan lagi keefektifan murid dalam menghafal sesuatu perkara. Jadi kita guna strategi guru di sini, kita menggunakan teknik nyanyian untuk menghafal rukun-rukun Islam supaya perkara yang dihafal menggunakan teknik nyanyian tersebut dapat diingatnya dengan jangka masa yang panjang. InsyaAllah seterusnya kita beralih pula kepada sifat kepimpinan yang kedua iaitu penyabar. Okey, melalui sifat penyabar ini, saya mengambil ibrah perjuangan dakwah Rasulullah. Kita tahu bahawa Rasulullah mula berdakwah secara rahsia kepada orang-orang yang rapat terdahulu supaya seperti isterinya Khadijah binti Khuwailid dan hamba baginda Zaid bin Sabit dan banyak lagi. Walaupun golongan pertama yang menerima Islam adalah sangat sedikit, namun Rasulullah tetap meneruskan dakwahnya dengan penuh kesabaran. Sehinggalah berita dakwah ini sampai ke pengetahuan Quraisy. Secara umum, Rasulullah tetap dengan pendiriannya untuk terus berdakwah walaupun ramai yang menentang dan tidak menerima ajaran ini, termasuklah bapa saudaranya sendiri iaitu Abu Lahab. Jadi rujukan ini diambil daripada kitab Rahiq Al-Maktum yang dikarang oleh Sheikh Safiur Rahman. Okey, jadi dalil nakli yang berkaitan dengan kisah ini ialah Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan selain daripada Tirmizi. Maksudnya, ketahuilah bahawa kemenangan bersama kesabaran. Hadis ini merupakan hadis yang ke-19 dalam kitab hadis 40 Imam Nawawi.
Okey, jadi apa yang kita dapat lihat bahawa kita dapat lihat ialah kita tahu bahawa kemenangan sentiasa bersama orang yang sabar. Dan kita dapat lihat sehinggalah hari ini Rasulullah dapat menyebar sehinggalah hari ini kita dapat lihat Islam ini tersebar dengan sangat luas. Bermula daripada usaha dakwah yang kecil ini, iaitu secara rahsia, kemudian secara terang-terangan dengan penuh kesabaran. Jadi apa yang kita dapat pengajaran untuk guru bakal pemimpin ummah ialah sebagai bakal pemimpin ummah, kita seharusnya bersabar dalam mengajarkan ilmu kepada anak murid kita. Kita tidak boleh mengharapkan anak murid kita akan faham secara terus dan cepat apa yang diajarkan oleh kita. Kita harus faham bahawa pelajar-pelajar ini adalah unik dan mereka memerlukan masa ataupun proses untuk memahami sesuatu kandungan pembelajaran. Dan proses itu sangat mementingkan kepada sifat sabar seseorang guru itu. Seterusnya, kita beralih pula kepada sifat bertoleransi yang Rasulullah tunjukkan. Okey, pada suatu hari, Al-Husain datang menemui Rasulullah SAW dan bertanya, bolehkah memaksa dua anak saya itu supaya memeluk Islam kerana mereka tidak sukakan Islam dan mahu kekal beragama Nasrani. Lalu Allah berfirman daripada surah Al-Kahfi ayat 29 yang bermaksud, dan katakanlah wahai Muhammad, kebenaran itu ialah yang datang dari Tuhan kamu. Maka sesiapa yang mahu beriman dan sesiapa yang mahu kufur ingkar, biarlah dia mengingkarinya. Oleh itu, ayat itu sangat jelas bahawa Islam mengecam sebarang paksaan dalam menerima Islam. Yang kedua, Rasulullah sangat bertoleransi dalam tidak memaksa orang untuk menerima Islam. Rasulullah hanya berdakwah untuk mengajak orang, untuk memujuk ataupun menggunakan strateginya untuk membawa keindahan Islam kepada orang awam. Tetapi tidak memaksa untuk menerima Islam itu. Jadi, apa pengajaran yang kita boleh ambil sebagai guru bakal pemimpin ummah? Okey, sebagai bakal pemimpin ummah, seharusnya kita bertoleransi dengan anak murid kita. Misalnya, tidak memaksa anak murid kita untuk belajar mengikut satu cara sahaja. Contohnya menggunakan teknik salinan yang kita tulis pada whiteboard. Okey, jadi perkara ini sangat membosankan. Jadi, melainkan kita memahami kecerdasan mereka dan mempelbagaikan teknik pengajaran dan pembelajaran. Seperti yang kita tahu, setiap murid mempunyai kecerdasan yang pelbagai. Contohnya ada yang lebih dominan kepada visual. Maksudnya mereka lebih suka melihat gambar-gambar untuk memahami sesuatu. Ada juga yang suka mendengar, menggunakan telinga untuk memahami sesuatu. Jadi kita harus mempelbagaikan teknik untuk meraihkan semua jenis kecerdasan pelbagai murid. Okey. InsyaAllah kita terus kepada ciri-ciri kepimpinan yang terakhir, iaitu meminta dan menerima pendapat orang lain. Saya mengambil ibrah daripada kisah Perang Ahzab. Selepas mendapat berita daripada pasukan risikan yang tentera kafir ingin menyerang Madinah secara besar-besaran, Rasulullah mengadakan mesyuarat yang di peringkat tinggi. Selepas berbincang, Rasulullah dan tentera Islam yang lain bersetuju dengan cadangan Salman Al-Farisi untuk menggali parit yang besar supaya dapat mengacau rotasi tentera kafir. Saya mengambil rujukan daripada kitab Rahiq Al-Maktum yang dikarang oleh Syekh Safiur Rahman. Okey, jadi apa yang kita dapat lihat daripada ibrah Perang Ahzab ini? Kita dapat lihat bahawa Rasulullah SAW meminta dan menerima pendapat Salman Al-Farisi dalam strategi Perang Ahzab. Dan kita dapat lihat bahawa Rasulullah dapat menerima pendapat orang lain, bukannya hanya mengikut pendapat baginda sendiri. Jadi dari nakli yang berkaitan dengan kisah ini ialah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maksudnya,
Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kalian tidak mengetahui. Surah An-Nahl ayat 43. Berdasarkan ayat ini kita dapat lihat pengajaran yang kita boleh ambil sebagai bakal pemimpin ummah ialah kita seharusnya tidak bodoh sombong ataupun sekiranya kita tidak tahu, kita tidak perlu malu untuk bertanya kepada orang yang lebih pakar supaya teknik pengajaran dan pembelajaran kita betul dan tepat untuk anak murid kita. Sekiranya kita tidak mahir, kita harus bertanya. Dan bertanya itu adalah suatu perkara yang bagus supaya kita dapat menambah ilmu pengetahuan kita. Lebih-lebih lagi dalam kaedah pengajaran dan pembelajaran. Jadi kesimpulan untuk tugasan pembentangan hari ini ialah kesimpulannya menjadi pemimpin ummah memerlukan sifat kepimpinan yang tinggi dan terpuji seperti Rasulullah SAW. Impaknya, setiap urusan boleh dikerjakan dengan baik dan efektif. Maka kita dapat apa yang kita dapat lihat pada hari ini, Rasulullah menunjukkan banyak sifat kepimpinan yang boleh kita tiru, yang boleh kita garap untuk kita implementasikan dalam teknik pengajaran dan pembelajaran yang kita akan lakukan kepada anak murid kita. Dengan itu, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.